Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, Dokter. Waalaikumsalam, Dokter. Rakan di Indonesia pukul pukul berapa ya? 8.30, 8.45? Iya, Okey. Adakah iya itu betul, awal? Dokter. Terlalu awal ke? 16. Kalau mula Tak, pukul 8.30 begitu? Awal sikit kan? Tak, okey, tak okey. Okey, bagus, bagus. Okey. Oh, 8 suku. Di Sylvia pukul 8 suku, tempat berbeza kot? Mungkin. Ada yang 8, tempat, setengah tempat 8.45, betul ke? Sekarang pukul berapa? Oh, 8 suku ya, betul. Sejam beza. Saya ingat setengah jam. Okey. Minta maaf ya. 8 suku. Hari ni awal sikit sebab hari ni saya terpaksa habis kelas awal. Kita masuk awal sedikit. Hopefully ke depan kita akan masuk 9.30 macam biasalah. 8.30 tidak terlalu awal lah. Harapnya ya di Indonesia. Mani okey? Ya. Oke, Dokter. Okey, sebelum kita mula saya nak tanya tentang reading list lah. Ada apa-apa soalan? Sebab belum perlu hantar, mungkin dalam 2 minggu lagi. Sebab itu pun ada markah individu. Jadi apa saya nak tanyalah, ada apa-apa masalah dengan reading list yang saya bagi? Ini foldernya. Setakat ni semua dalam WhatsApp. Harapnya masih boleh ikut. Ini template ya. Template yang saya bagi ni cadangan. Ada yang letak dalam buat dalam dokumen, Word document, ada yang letak dalam Excel sebab lebih mudah, lebih senang menulis. Cumanya yang ini akan mudah copy paste jika kita tulis dalam Word lah, yang selalu kita guna format yang kita guna, selalunya kita tulis dalam Word. Okay. Ada benda-benda yang operational definition semua ni kita belum cover lagi, cuma saya tengoklah kalau ada anda boleh masukkan. Ini saya bagi contoh-contoh lah operational definition. Okay. Ini yang selalunya lah yang basic. Tujuan reading list ni ialah nota sebenarnya, nota kita. Bila kita membaca, kita perlu membaca secara strategik. Okay, membaca artikel lah terutamanya. Okay, kalau kita baca sambil baring dan kita tengok scroll dan tidak ambil nota dan sebagainya, dia akan lost. Kita aku baca kat mana ya? Kat mana kita baca? Where did we read? Okay, so here we organize systematically, dan bila kita rasa tak perlu, kita delete. Kadang-kadang bila kita nampak scroll, okay, bagus artikel. Tapi bila kita dah mula bedah, we call it bedah lah, we open it, we try to dissect it, extract all the important things. Okay, artikel ni mungkin tak berguna sangat lah. Okay, dan Sylvia tanya tentang significance, implications to practitioners. Bagus soalan Sylvia. Hari ni kita nak masuk sikit bab tu, significance. Kenapa kita buat research? Apa kepentingan dia kepada manusia sejagat? Kalau manusia sejagat terlalu ambitious, okay. Apa kepentingan kepada negara? Negara kita. Okay, tak pun di Asia Tenggara serantau, okay, untuk kawasan-kawasan untuk Indonesia dan Malaysia misalnya, jika research itu melibatkan dua negara. Jika melibatkan community, apa kepentingan research kita? Okey, melalui research ni guru mudah faham sesuatu teknik, ataupun jabatan mungkin bimbingan kaunseling, unit bimbingan kaunseling boleh buat aktiviti begini untuk pelajar yang bermasalah. Okey, jadi ataupun PPD boleh bagi ataupun boleh menambah dana, contohnya PPD sel kita dia tak melibatkan dana. PPD tu maksudnya pejabat pendidikan daerah. Okay, mungkin kementerian kementerian boleh bagi ada bajet bila kita buat belanjawan untuk negara. Okay, ada allocation untuk sesuatu perkara, contohnya di kawasan ini, di kawasan luar bandar. Okay. Significance itu kepentingan kenapa kita buat research, dan kepentingan tersebut perlu yang selalunya nampak yang boleh dilaksanakan. Okay, kalau kita bagi yang macam ambitious sangat, okay, kepentingannya kita perlu ubah polisi. Okay, itu terlalu ambitious lah. Sebenarnya di peringkat undergraduate, sekurang-kurangnya, kalau anda buat tentang pelajar universiti, mungkin
Di INASIS, INASIS itu Students Residential di UUM kita ada INASIS ya. INASIS ya, Inapan Siswa kan. Kawan-kawan UUM, Fizan ke yang duduk di UUM, betul ya kita panggil INASIS, saya lupa lah. Dulu saya panggil college kan, college kan. Sekarang INASIS. INASIS. Okey, pihak INASIS boleh buat apa? Pihak hal ehwal pelajar boleh buat apa? Okay, kalau kita kata pelajar mobility yang datang ke sini tak ada kawan. Pelajar banyak-banyak pelajar antarabangsa tak ada kawan. Jadi perlu buat hubungan, buat buddy system. Maksudnya satu pelajar Indonesia, satu pelajar Malaysia. Maksudnya ada bimbingan atau keluarga angkat. Itu cadangan-cadangan lah, cadangan penambahbaikan. Sebenarnya kita kata cadangan dan kepentingan dia. Bila kepentingan ni maksudnya kita boleh lebih meraihkan pelajar-pelajar mobility jika sebab ada isu ada satu topik tu tentang mental health kan macam mana dia adaptasi pelajar mobility ataupun pelajar international. When I was in the US memang hot topik tu pelajar international ramai. Jadi kita nak adapt dengan culture US. Kan nak pergi nak pergi bersosial, nak pergi function, nak pergi beli belah shopping sebagainya, ada setengah ada problem untuk berkomunikasi. So bagaimana? Adakan program. Okay, ini penting, program ini penting untuk membantu pelajar-pelajar international. Kalau kita di sini pelajar mobility lah. Okay, di Malaysia. So Indonesian as an international student. Okay, so those are implications ataupun significance. Okay, dia practitioners ni kepada pengamal lah, kepada siapa yang berkenaan. Kalau kita buat tentang youth kan, macam mental health for social media and stuff. So what does MCMC, kalau di Malaysia ada MCMC ataupun kan ada di kita ada komunikasi lah, unit komunikasi kan. Jadi apa aktiviti, sebab sekarang ni ada kan TikTok, KPT pun buat jom TikTok. Tapi TikTok yang berkualiti lah, yang bukan memberi mudarat. Apa kepentingan dia? Melalui research ni kita dapat tahu apa. Okay, itu ialah significance lah. Tapi bila kita baca jurnal-jurnal, kita akan tahulah apa yang mereka cadang. Jadi kita buat, kalau mereka cadang macam ni, kita boleh cadang macam ni. Dulu di Australia, bukan dulu lah, adalah beberapa universiti. Maksudnya pelajar semester pertama, undergrad, bila masuk ke universiti, mereka buat study lah. Dia tak boleh nak adapt. Dia daripada sekolah menengah ke universiti, dia terkejut kan. Macam dah masuk bilik kuliah kan. Ada pensyarah-pensyarah kata budak-budak baru panggil dia cikgu. Bolehkah saya ke tandas? minta izin dan sebagainya. Jadi bila kurang macam tu, jadi kita buat satu dia culture shock, jadi dia tak boleh perform sebab belajar di universiti lain mungkin. Jadi ada satu cadangan kepada practitioner, dia kata okey, sekali ni universiti first year ataupun first semester tak ada grade. Yang tu hanya untuk pelajar adapt saja. Bagi dia biasa, dia dapat grade tapi grade tu tak dikira dalam CGPA dia. Itu cadangan ataupun kepentingan dia. Jadi kepentingan dia pelajar baru dapat lebih menyesuaikan diri tanpa ada kita penalize lah, ada grade. So baru nak masuk universiti kan, ada research macam tu. Kita kena student partnership. Pensyarah dengan pelajar jadi partner. Maksudnya tulis paper sama-sama, itu partner lah. Ataupun buat community engagement bersama-sama. Kalau di pendidikan ni, selalunya dengan Dr. Marzilah mungkin. Kan, Dr. Azizah, kan, art therapy dan sebagainya. Itu yang kita kata, apa kepentingan research kita. Okey, Sylvia, adakah menjawab soalan Sylvia? Okay. Saya dengar suara Sylvia jauh bergema. Saya dengar Sylvia kata Alhamdulillah. Mungkin Sylvia boleh chat kah? Maksudnya dalam paper tersebut ada tak dia kata kepada siapa akan pentingnya kajian ni? Sebab kalau kita buat kajian orang tak guna, kajian kita short sendirilah. Short sendiri maksudnya we are doing it for nothing, for the sake of publication. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih. Okey, Sylvia dah jawab. Okey. Ada lagi tak soalan tentang reading list? Dan reading list boleh banyak format. Jika anda lihat, ini yang paling biasa yang saya buat lah. Ini template. Sini silap. Kat sini. Okey. Sini reading list. Saya bagi Dropbox saya sebab tu dia nampak macam ni kan. Anda boleh buka kan? Yang pentingnya anda boleh buka dan boleh download.
format-format tersebut. Okey, ini dalam bentuk Excel. Excel saya buat lain sikit. Saya buat satu paper, satu Excel. Kau lah kepentingan dia kadang-kadang yang ni kosong. Okey. Baru letak saja tapi tak masuk lagi. Okey, maksudnya okeylah dia kosong macam tu je lah at the end. Ini pasal software, pasal siapa yang tulis, sebab saya bila kita nak menulis kita nak tengok software apa kita nak guna. Selalunya yang software yang bila ia melibatkan metodologi lah. Selalunya kalau SPSS tu kita tak cerita lah pasal software kan semua. Okey, unless kalau metodologi. Kaedah eksperimental. Okey, paper siapa yang guna? Okey, berapa banyak paper guna? Mungkin eksperimental ni semua ni pasal eksperimental. Dulu saya di US saya buat kerja di company kan sekejap. It's a practicum, internship. Saya kena guna dia punya software. Nama dia Pardux. Pardux. This is a computer software untuk kira analisis skor pelajar semua lah. Jadi siapa yang pernah guna Pardux dalam publication mana? So dia yang ni dia guna. Okey. Dia ceritalah. Ini semuanya sebab software ni ditulis oleh company yang commercial. Jadi ada orang pernah guna. Jadi kita nak justify lah penggunaan software tersebut dalam research kita. Okey, itulah ini produk saja. Hanya dari segi pelbagai cara. Okey. Ini partial, ada yang banyak, ada yang memang spesifik. Sebab yang saya bagi template tu cadangan. Boleh guna macam-macam cara. Ada yang buat mind map. Mind map tu selalunya lebih kepada macam bila kita dah nak, kita selalunya kita ada 2-3 reading list, kemudian daripada reading list tu kita keluarkan mind map. Dia punya proses. Okay. Sebabnya kita nak tahu, kita nak sintesis. Okay. Paper mana yang sebenar-benarnya kita nak guna yang cakap pasal ni. Kita boleh letak. Dan hopefully mind map tu, ada setengah mind map tu dia jadi theoretical framework. Sebab mind map tu berdasarkan teori-teori yang ada. Jadi pelajar dapat hasilkan satu theoretical framework berdasarkan mind map mereka saja. Okay. Ini apa? Ini Excel. Okay. Ini yang paling apa? Yang saya ingat yang paling agak renyah lah untuk untuk buat ni, kita kata annotated bibliography. Yang ni saya buat dengan member saya. Ni tugasan saya di sana. Tapi contohlah. Ini paper pertama. Lecturer kata summary 100 perkataan saja. Maksudnya kat situ kita kena betul-betul faham apa yang dia nak sampaikan. Bam, letak. Okey, berapa dia buat apa? Okey, ini dia buat pasal 27 study. Dalam satu paper ada 27 study. Okey, dia buat pasal apa? Kemudian lepas kita buat summary, kemudian kita buat sikit discussion berdasarkan apa yang kita faham. Yang ni sangat heavy lah. Okey, tapi saya share juga untuk undergrad. Padahal saya tak expect lah apa undergrad buat. Tapi kalau boleh buat, why not? Sebab dia kata okey, sini summary dia 100, discussion kita buat lebih sikit tapi kita ada table. Sebab table tu pun penting. Dalam setiap study kan ada setengah table, kita ambil benda-benda penting. Sebab benda-benda ni kita akan masukkan jadi kita punya literature review. Okay, kita tengok. Okay, yang ni dia bincang pasal ni. Contohlah itulah. Ini summary pasal yang ni. Yang ni different item functioning ni maksudnya item yang ada potensi untuk bias. Kira sedikit sebanyak lah. Ni kita masuk assessment lah. Okay, sikit-sikit. Maksudnya IRT. Again, discussion. Semua ni pasal quite technical tapi nak tunjuk kata ada summary dia. Hanya dari segi, okay, paper ni, Abdi. Ni Jamal Abdi, Gandara. Very popular, this guy. Performance of English language learners as a subgroup in large scale assessment. Yang ni kita ambil dekat US kan, like I said, a lot of immigrants. So immigrants maksudnya English language learners maksudnya first language dia bukan English. Jadi dia macam second language lah. Or foreign language. English as a foreign language. Dia bukan bahasa pertama lah. English tu. Jadi mereka ni dikategorikan English language learners. Okay, bila mereka ni tak faham bahasa Inggeris sangat ataupun masih lagi dikategorikan ELL, English language learners ataupun EL, mereka ni ambil test, akan ada potensi lah untuk soalan-soalan bahasa Inggeris di US tu bias. Jadi ceritalah. Jadi ini kita buat summary dia. Kemudian kita discuss. Ini kita ambil daripada study lain lah. Bila kita buat ni memang sini memang study Abdi saja. Abdi dan Gandara. Yang ni discussion kita masukkan contoh-contoh lain. Okay. Bukan Abdi dan Gandara saja yang buat. Pada 2008 ada Searcy and Wells pun buat pasal ELL. So pada masa yang sama kita dah explore banyak lagi paper. Dan kita boleh masuk discussion lah.
Okay. At the end, based on this, kita come up with proposal. Ini apa ni? Ini pasal linguistik sebab saya banyak buat pasal language testing lah juga dulu. Dulu cognates. Cognates ni kalau di Malaysia dengan bahasa Indonesia dengan bahasa Malaysia ada perkataan yang maksudnya sama ya. Kan? Maksudnya teman-teman, teman benda yang sama lah kan, teman maksudnya sahabat. Tapi ada tak maksud di Indonesia yang teman tu maksudnya dia jadi kata kerja, jadi verb, maksudnya dia lebih dia bukan sahabat tapi dia lebih kepada accompany macam dia pergi bersama-sama meneman, tapi tak semestinya dia sahabat. Okay. Itu kita kata cognates yang betul lah, true cognates. Ada yang false cognates, macam suatu perkataan tu bunyinya sama tapi maksudnya berbeza. Contohnya apa? Dulu banyaklah false cognates. Kalau dalam bahasa Inggeris, kita dulu kalau kat US ni banyaknya pasal ni lah bahasa Spanish dan bahasa Inggeris. Cognates. Okay. Contohnya kalau saya tak ingat dah. Tapi intelligence mungkin intelligente. Maksud yang sama. IQ kan, kecerdikan. Kalau embarrassed tu maksudnya malu kalau bahasa Inggeris. Tapi kalau bahasa Spanish, embarazada. Embarazada, oh nampak macam embarrassed kot. Nah, embarazada maksudnya pregnant in Hispanic. Okay, that's actually a couple of things. Based on this, kita come up with a research proposal. This is a little bit high, but I just want to share. Okay. Yang ni memang yang ni buat betul-betul. Yang ni based on the template lah. Yang ni betul-betul for PhD. Yang saya buat pasal apa item. Like I said, I'm from assessment lah. Macam mana nak buat item semua. Dan kat sini saya tengok ini semua community member saya lah. Okay. So ini apa yang terhasil lah berdasarkan yang kosong tadi. Cuma yang saya tak ada kat sini ialah paradigm. Sekejap. Dia tanya benda yang penting. Ya, boleh. Artikel sama tapi mungkin caranya berbeza. Cara kita masukkan, kemudian kita compare notes. Okay. Tapi tak semestinya kita meniru dia. Benar sebab kita buat tajuk yang sama. Cuma mungkin artikel yang bila like I said later nanti kita akan tengoklah, okey yang ni akan fokus kepada method, yang ni akan fokus kepada problem statement. Boleh. Jadi Jia dengan grup Jia lah kan yang buat topik yang sama lah kan. Kalau topik yang sama sepatutnya samalah. Ada jugalah ada overlap. Oh, Jia hantar message kat saya private saya. Okay. Okay, thank you Jia. Okay, itu pasal reading list ya. Jadi maksudnya reading list ni akan saya minta buat. Mula-mula saya suruh cari 5 artikel, kemudian saya suruh yang ni saya suruh masukkan 10. Sebab apa? Saya fikir-fikir balik 5 terlalu sedikit, tetapi kalau 5 dapat 5 okey. Paling maksimum sekarang 10. Kalau lagi banyak saya tak marah. Saya tak marah lah. Okey, maksudnya yang ni ada lagi lah sampai ke sudah. Jadi ada lagi tempat kosong. Kalau baca lagi masuk lagi. Baca lagi masuk lagi. Itu tujuan kita untuk kita tengok visualize besar. Okey, ni pun kemudian kita kena pecahkan lagi. Tapi sekarang kita nampak okey, ini yang kita ada. Ini kita ada 2001, 2010, kita ada 1993 agak lama tapi masih lagi boleh digunakan sebab ini paper yang bagus contoh ataupun ini buku masih lagi penting boleh digunakan. Okey. Okey. Itu pasal reading list. Okey. Tadi saya baru masuk banyak paper ni. Ini kan? Ini ni. Kan? Oh ini tugasan kita. Okay. Nak remind sikit lah. Walaupun saya belum ada arahan bertulis. Yang sekarang kita buat ni yang ni. 5 artikel ni. Tetapi saya kata 10 sebab kadang-kadang 5 artikel tersebut bila saya baca-baca balik tak boleh digunakan sangat. Jadi saya buffer hari tu masa yang minggu lepas saya kata 10 artikel. Okay. Nanti bila betul-betul pilih kita boleh pilih yang 5 terbaik lah. Okay. Reading list ni sepatutnya boleh dapat lah mark 20% ni sebab discussion ni berat sikit. Reading list 10% ni memang kalau buat memang 10% dalam tangan. Okay. Oh. Okay. Alamak. Okay. So sekarang ni kita nak tengok research proposal. Research proposal ni buat group work. Okay. Hari ni kita nak tengok chapter 1. Chapter 1 yang saya baru masuk tadi tu.
Where is the thing? Oh, bukan, saya tak buka lagi. Chapter 1. Chapter 1, okay. Yang ni kalau tengok 10%, memang chapter 1 tu 10% lah. Untuk chapter 1, secara berkumpulan akan dapat 10%, chapter 2 akan dapat 15%, chapter 3 akan dapat 10%. Dan kemudian lagi betul. Lagi 5% tu apa? Keseluruhan lah. Kita kata kesinambungan. Okay. Yang tu pun saya tak bagi detail lagi, tapi untuk chapter 1, briefly inilah dia punya komponen selalunya dalam kita punya social science, especially School of Education lah. Okay. Ini ada jugalah khilaf. Ada yang kata, oh 8, 10 ni chapter 2. Ada kalau business kot, School of Business. Mungkin 8 dengan 10 chapter 2. Okay. Dekat US kita tak kisah sangat. Kita tak ada framework macam ni lah. Kita as long as dia ada dekat dalam kita punya proposal. Proposal mesti 3 chapter lah. Okay, kadang-kadang ada chapter 2, chapter 1, tapi yang penting ada. Okay, sebab yang penting cara kita olah. Okay, tapi kalau nak memudahkan, saya faham di Malaysia ataupun di Indonesia mungkin akan letak ini ialah cadangan 1 sampai 12. Okay, dan kita letak siap-siap references. References at the end sebenarnya kita akan combine semua sampai chapter 3. Tapi kita letak siap references untuk chapter 1 supaya kita tak terlepas pandang. Ada kemungkinan references tersebut akan pop up balik chapter 2. Banyaklah kemungkinannya. Okey. Nah, walaupun tak sebanyak, tak sekerap tak sekerap lah semua. Mungkin chapter 2 banyak lagi artikel-artikel baru yang kita masukkan. Okey. So jadi ini cadangan grad school kita lah di UM, Awang Had Saleh Graduate School. Jadi Jadi saya penulisan research ataupun laporan research selalunya kita akan nampaklah elemen-elemen ni. Okay. Okay, so sekarang ni basically your chapter 1 dan chapter 1 pun saya tak akan bagi tahu. Yang title ni kita dah bagi tahu macam mana kita nak tulis dan kita dah buat lah. Jadi for some right now kita kata kita ada dah title yang cantik ataupun yang berkesan ataupun yang kita kata tentative working title that is almost I think perfect lah already. InsyaAllah lah. Okay. Unless you change a little bit. I saw a couple of you change sikit, especially nak masukkan dalam bahasa Indonesia, which is okay. Because you will be writing also masa praktikum, I'm not sure. Masa praktikum saya tu ada nampak. Praktikum kan ROS. Pelajar Indonesia akan ke ROS di sekolah Malaysia kah? Akan buat ROS di sekolah-sekolah Malaysia kah? Iya, dokter. Iya, dokter. Akan mengajar di sekolah di Malaysia? Mengajar ke? Mengajar ke ataupun pergi apa? Buat apa? ROS tu maksudnya pergi tanya guru untuk tentang apa pengalaman di Malaysia lah dan jawab berdasarkan rubrik tersebut ya. Ya, betul macam tu, dokter. Okey, kalau macam tu tak apalah. Kalau perlu mengajar tu agak apa? Saya rasa macam jadi perlu menulis dalam bahasa Malaysia juga. Okey, kalau buat macam tu jadi anda hanya olah dalam bahasa Malaysia, bahasa Indonesia, cuma maklumat dalam bahasa Malaysia. Okey, tak apa? Bila dah mula kah? Dah mula kah ROS? Sudah, dokter. Okey. Selamat maju jaya ya. Okey. Boleh tanya rakan-rakan juga di sini ya. Mereka dah ambil ROS kot. Fizan semua dah ambil ROS. Ya, observation betul Zura. Okey. Fizan dah ambil ROS? Dah buat ROS? Okey dah. Selepas. Okey. Dah lepas. Okey, boleh tanyalah. Boleh tanya Fizan, Atifah, Wani. Okey, kawan-kawan ni. Format dan sebagainya. Okay. Saya pun ada student saya 5 orang 6 orang. Okey. Ini chapter 1 lah selalunya kita takkan selalunya yang kita nak fokus betul-betulnya problem statement, research questions, research objective lah. Kalau research hypothesis ni kalau ada untuk kuantitatif, kalau yang buat memang plannya rasanya nak buat survey ataupun ada yang lebih kepada inferential, maksudnya bukan setakat deskriptif, kita bukan report mean dengan standard deviation semata-mata, kita ada buat hubungan ataupun kesan dan akibat, causal effect. Mungkin ada research hypothesis lah. Okay. Hubungan tersebut signifikan ataupun perbezaan antara kelas A yang buat teknik ni lebih lebih tinggi dan perbezaan dia dengan teknik B signifikan. Itu research question hypothesis lah.
Okay. Theoretical framework yang hari tu kita buat sikit. Nanti kita akan masuk conceptual framework dalam paper ni. Dalam ni kan ada atau ada satu. Saya tak ingat dah. Conceptual framework kita kita buat nanti saya tengok. Significance of study macam tadi yang Sylvia tanya tadi. Kenapa pentingnya nak buat? Dan selalu kita ada operational definition. Sebabnya kita nak bagi tahu, okay, variable kita ni apa maksudnya? Apa maksudnya bukan apa maksud abstrak. Oh, ia ialah satu konsep yang dia macam mana anda kalau anda pergi sekolah, anda ambil minta kat pelajar. Okey, perkara itu yang anda kena define, anda kena definisikan. Okey. Ini sebenarnya kita bincangkan dan bila kita dah buat chapter 5 nanti bila kita dah ada kita kata apa dah ada report betul, full report sebenarnya assumption and limitations ni kita cerita di chapter 5. Tapi untuk proposal kertas cadangan kita selalu letak di chapter 1 ataupun chapter 3. Maksudnya agak-agaknya apa kekangan kalau kan sebab ini kertas cadangan tapi ada benda lah yang kita tak boleh buat semua kita jadi apa dia yang kita tak buat. Jadi yang ni mungkin akan buat future research, future study boleh buat ni yang cover-cover ni. Oh, assumption sebab saya di Indonesia tidak agak tidak boleh buat apa pemerhatian. Okey, contohnya di site dan sebagainya. Jadi kita hanya buat interview. Itu pun boleh. Okey. Okey. Chapter 1. Inilah again. Kita nak fokus yang ore-ore ni, yang ore-ore ni, okay? Sebabnya yang tu lebih kepada itulah yang mula-mula kenapa kita nak buat research, kita tengok gap, kita tengok apa isu, apa masalah. Hari tu kita dah bincang kan? Okay. Bila kita nak buat research, dia mula dengan masalah. Sebab tu kita pernyataan masalah, problem description, problem statement, kan? So kat sini, a research problem is a problem that someone would like to research. You guys are researcher. Problem can be anything that a person finds unsatisfactory or unsettling. Maksudnya ada isu ni, kita kena selesaikan. Okay? Saya rasa kalau kita tak boleh tidur malam. Maksudnya you cannot sleep at night. Okay? Or you think that is your passion and it's important for the community. Okay? A difficulty of some sort. Benda tu susah. Sebab tu orang buat research. Kalau senang orang tak buat research selalunya. Okay. Mungkin keadaan tu macam ni. Tapi kita nak tukar sikit. Tapi kena buat research dulu. Kita nak tukar dulu. Tapi sebelum kita tukar tu kita nak tengoklah keberkesanan dia. Jadi kena ada research. Kajian sikit. Kajian empirical. Ada data sikit kemudian baru kita boleh sokong. Okay, we can support that kind. Why we have to change? Because of this. Kat Malaysia, undi 18. Undi 18 tu maksudnya 18 years old dah boleh vote for your government. Maksudnya kalau ada pilihan raya, anak-anak muda berumur 18 tahun ke bawah, ke atas. Tapi dah boleh. Dulu 21 tahun. Sekarang diturunkan. Maksudnya kita sudah ada generasi muda yang boleh berfikiran matang. Okay, jadi kita perlu bagi kebenaran untuk mereka menentukan masa depan mereka. Masa depan tu kerajaan lah. Okay. Itu undi 18 lah. Okay. Anything that is not working as well. Okay. Sepatutnya dia buat macam ni tapi tak berjaya. Okay. Kita tukar. Dulu di sekolah kita pakai Frog VLE. Frog VLE tu macam satu platform untuk guru-guru dan pelajar guna. Lepas tu tidak berkesan. Kita stop. Okay. Dengan sekarang ni kita lebih pada Google. Google Classroom, Google Suite. Google apa tak kita panggil? Kita tak panggil Google Suite dah. But something like Google lah. Google with all the Google Drive and stuff. Okay, kita guna yang tu lah. Percuma dan memang versatile. Semua boleh. It's very flexible. Okay. Areas of concerns to researcher. Difficulties. Okay, ni dia punya ni lah. Dia punya. Okay. Sources. Mana nak dapat problem? Orang dulu ni lah kita cari masalah. Tak ada masalah, cari masalah. Itulah researcher. Okay. Personal work experience. Pernah kerja tak? Dulu ke pernah buat intern ke, praktikum ke, ROS ke, kan? Langsung macam, ada benda yang something wrong somewhere. Okay. So you want to do that. Okay. You make or sometimes it's about theory. Theory usually after you become a prolific researcher, mungkin you can come up with that. Tapi who knows? Kids nowadays are critical. You guys are critical. You may look at Bandura and say, Bandura is not working anymore. Okay? Or yang parenting styles tu, bomb rain tu, mungkin we have to add more. Okay?
We have to add different angle. We have to add from the perspective of Islam. Okay. Literature review, you read a lot, you see, okay, what's next step? Usually kita kata limitation lah. Yang apa? Satu research tu tak boleh cover, kita kata kita akan buat ni sebab dia tak boleh cover di Malaysia, saya buat di Malaysia. Saya akan guna dia punya method, replicate balik method dia. Okay, so kita dah baca lah based on literature review, reading list. So that's why when you read a lot, you will see problems. Ada nampak lompang-lompang, kelompangan ilmu. Okay, you can think of using the same method solving other problems. Okay, dia guna action research untuk ni, saya nak guna untuk ni lah. Menggunakan TikTok. So just saya guna action research. Okay, kajian tindakan. Okay, or mungkin saya nak dia guna kuantitatif. Ini lain method. Dia guna kuantitatif. Saya nak guna kualitatif. Okay, kualitatif maksudnya lebih kepada interview, observation, analysis dokumen dan sebagainya. Tak sempat nak survey. Okay, pelajar tak bekerjasama ataupun tak ada orang jawab survey kita. Okay, jadi kita pilih. Okay, inilah replicating the same study in other settings. Settings berbeza. Indonesia, Malaysia, rural, urban. Okay. Question applicability of one study in other cultures. Contohnya kalau dia boleh guna untuk ini untuk orang asli. Kalau untuk masyarakat minoriti lain, boleh tak kita guna sama? Okay, contoh. Ni ada, selalunya kita baca lah ni kalau dia buat kalau study tu ada disagreement. Study A, artikel A kata bagus, artikel B kata mixed findings. Tak tentu. Ada yang kata suka, ada yang tak suka. Okay, so ada disagreement. Yang ni selalunya kita seronoklah kita jadikan dia gap because of inconsistency of findings. Sebab apa kita nak buat? Sebab study A kata social media bagus untuk youth. Yang ni kata tak bagus. Kenapa? So kita tengoklah consistency. Jadi therefore kita nak delve deeper. Tapi kita nak buat dalam konteks di Jawa Tengah contoh. Okay, sekolah-sekolah menengah di Jawa Tengah. Okay. Ni polisi, ini biasa. Ini semua ni bullet point semua ni di Malaysia kecuali CFR dengan SDG. SDG I think Indonesia pun memang sekarang ni all talking about SDG lah, Sustainable Development Goals. Kalau kita quality education, kita kata okay, this study will definitely is aligned, sejajar dengan United Nations punya aspiration of the SDG, quality education. Kalau kita lah, okay, ataupun zero hunger, zero kemiskinan. Okay, kalau nak buat pasal apa, contohnya food bank ke, okay, something zakat ke, okay, itu mungkin lebih kepada zero hunger. Kalau kita inilah apa, quality education. CFR ni Common European Framework of Reference. I think dekat Malaysia memang dah guna CFR, especially English. Kat Indonesia saya tak pasti. Ada setengah yang guna ACTFL, American College Teaching for Foreign Language. So ACTFL. So American Council is ACTFL, something like that. Okay, yang tu pun ada perbezaan dan kita guna kita decide lah nak guna apa. Sebab itu pun polisi. Okay. Sekarang ni polisi apa lagi? Polisi satu rumah satu ada tak? Satu rumah satu laptop ada tak? Bring your own device. Sekarang yang ni kat Malaysia tak boleh buat lagi. Banyak isu. Isu sekarang ni lagi dia pergi ambil gambar cikgu dia terlelap lah. Cikgu tu pun nak pencin dah. Dia pergi ambil gambar bawa laptop, bawa phone. Phone-nya banyak masalah bawa masuk benda tak senonoh lah, means porn lah dalam telefon. Ya betul Atifah. So hati-hatilah ya nanti nak sekolah. Kita salah sikit dia tangkap gambar. Cikgu tu duduk Ustaz. Cikgu Piramli. Sebab tertidur. So hati-hatilah sebab kita tak tahu anak-anak pelajar kita ni very, so yeah, bring your own device tu still lagi tak boleh dilaksanakan di Malaysia. Tapi banyaklah manfaat dia sebab device di sekolah selalunya peranti atau laptop yang sekolah bagi, we give free device. Tapi tak mau. Even kumpulan B40 pun tak mau free device. Sebab apa? Sebabnya it's locked. Tak boleh nak add PUBG, tak boleh nak add whatever game. I know PUBG lah kan, nampak macam popular kan. I don't know, cepat help me. Mobile Legend kan. Benda-benda macam tu tak boleh nak add sebab dia lock. So kena add yang yang berkaitan dengan pendidik pelajaran je lah. So pelajar tak mahu lah cikgu. Dah lah kena jaga. Lepas tu terhad pula tu. Lepas tu tak laju. Candy Crush. Candy Crush Pizza main Candy Crush Yang tengah saya main, saya aja main Candy Crush. Okay, Candy Crush.
Sebabnya kan tak in lah Candy Crush lah. Macam orang tua-tua je main kan. Contohnya macam Facebook. Geng-geng orang tua-tua je. Kalau Instagram. Okay, nampak macam anak-anak remaja lah. Zan dah tua. Muda lagi. Okay. So as polisi lah. Okay. Peranti tu. Back kepada polisi tu. Kenapa bring your own device tak boleh nak buat di Malaysia? Di Indonesia, bolehkah student bawa ke laptop ke phone ke pergi ke sekolah? Oh boleh. Nanti kita belajar. Ada apa dengan cinta saya ingat lagi. Ya dia bawa kan. Ya dia bawa phone, mobile. Lama dah cerita ada apa dengan cinta. Okay. Tapi dokter yang boleh bawa itu dari senior high school. Senior high school maksudnya umur berapa Zuhra? 16 atas. Okay, ada isu tak? Ada banyak isu tak? Ada bukan ada banyak lah, ada isu tak bila bawanya? Oh bagusnya. 16 Ya, kat atas. jadi kalau misalkan bawa itu yang junior itu tidak boleh bawa karena takutnya mengganggu pelajaran. Okay, sekejap Okay, sorry. Okay. Jadi tapi 16, 17 boleh bawa. Sudah boleh bawa ya ke sekolah. Zura. Iya, dokter. Okay. Ada tak isu semasa dalam kalangan 16 dan 17 tahun tu yang bila mereka bawa ke telefon ke sekolah lebih bagus ke pencapaian mereka bagus ke ataupun ada isu? Ada masalah kah bila ada telefon? Tidak sih ya, karena setiap cikgu di Indonesia tuh pasti setiap pembelajaran boleh dimainin handphonenya, tapi kalau misalkan untuk googling itu boleh. Untuk googling boleh. Okay. Jadi dia ada rules lah kan, ada dia punya peraturan lah kan? Iya, Rules and regulation, syarat-syaratnya. Okay, syarat-syaratnya. Okay, thank you very much Zahra. Good to know. Mungkin kalau kita buat syarat kan, ada syarat dan sebagainya mereka akan patuh, kita akan buat. Di Malaysia jugalah. Sebab di Malaysia belum boleh buat lagi bring your own device. Okay, bila saya interview cikgu-cikgunya itulah antara isu-isunya. Susah nak kawal. Dan ke arah sosial media tu segi apa-apa masuk sosial media. Padahal benda tu berlakon tapi pakai baju sekolah. Berlakon pakai baju sekolah. Bully. Bila coach bully, kes polis. Jadi padahal itu lakonan yang memang berdasarkan silibus pengajaran. Cuma dia nampak macam bergaduh kan. Jadi itu isu juga. Apalah sebab dia terlalu cepat. Jadi mereka kata sekarang ni sebab susah kita masih lagi kurangkan peran, tidak benarkan peranti di Malaysia. Terima kasih ya Zura, menarik. Okay. Research problems. Okay. Inilah penting-pentingnya. Okay. Kalau kita nak bagi tahu kata research problem apa ciri-ciri research problem bila kita nak menulis, kita kena tengok apa population. Siapa yang terlibat bila kita kata suatu perkara tu penting. Okay. Dan masa tu kita dah kena perlu bagi tahu pemboleh ubah. Boleh ubah nanti kita tengok variables. Okay, when we specify the variables. Lepas tu researchable, of course. We have to researchable, maksudnya masih boleh dikembang baik lah. Dicari isunya. Dan selalunya bila kita menulis, dia ada kita bagi tahu, ini macam ke arah kualitatif, ini ke arah kuantitatif selalunya. Okay, dan Creswell pula dia cakap kata ini topik. First bagi tahu topik lah. Apa yang isu yang nak dibincangkan. Kemudian apa problem sebenar berdasarkan topik tersebut. Jadi kemudian dia kata justify. Kan nombor 3 ni lah. Ini daripada Creswell, daripada buku. Anda ada buku teks tu ya, free textbook. And justify kenapa kita problem tersebut penting. Dan kalau kita tak research, apa akan jadi? Sebelum ni ada tak orang? Mesti ada orang buat. Tapi apa masih lagi problem. Kenapa? Okay. The deficiencies in our existing knowledge about problem. Kita belum tahu, tak cukup maklumat. Dulu buat untuk tingkatan 16 macam di senior, macam Zura kata, bring your own device, 16 and 17. Sekarang tapi kenapa kita kena buat lah. Boleh tak pelajar below that? Okay. Junior bawa juga. Junior school, high school. Okay. Siapa yang akan benefit?
ibu bapa akan benefit tak? Ataupun lagi terbeban bila semua pelajar kena boleh bawa. Jadi mereka akan rasa kena beli dan sebagainya, pelajar ibu bapa B40. Tapi yang ni bila kita kata benefit ni maksudnya something yang bagus lah. Tapi adalah walau bagaimanapun dan sebagainya based on, tapi tak banyak sebab ada peruntukan. Mungkin kerajaan Indonesia beri allocation untuk beli device. Macam sekarang pun kita akan ada kod pelajar B40 akan dapat percuma laptop dan sebagainya yang mereka tak mau tu kan. Okey. Okey. So selalunya kita selalu tanya bila kita nak cari masalah, kita nak cari find a problem, we ask question. Kita tanya, okey, kenapa? Bagaimana? Sebab apa? Kenapa? Sebab apa? Samalah kan? Apa kan? Apa yang berlaku? Okey, kenapa ia berlaku? Okey. So kat sini dia contohlah. Okey, dia tanya kat sini antara soalan-soalan ni yang manakah boleh di research? Dia are researchable. Nombor 1. So you can just type on chat. Which one do you think are researchable? We can research lah potential research topic. Are children happier when taught by a teacher of the same gender? Girls should be taught by female teacher. Okay, will they be happier? Boys should be taught by male teachers. Okay, does high school achievement influence the academic achievement of university students? Adakah pencapaian di sekolah menengah akan akan mempengaruhi pencapaian di universiti? Oh, dia straight A student di universiti mesti bagus ni. Sebab budak ni straight A. Ada ke tak? Okay, is this researchable? Macam mana kita nak tahu? Macam mana, ada penting tak nak tahu? Okay, what is the best way to teach grammar? Kaedah untuk mengajar tata bahasa ataupun grammar dalam bahasa Inggeris. So yang mana satu researchable? 1, 2, 3. 1 dan 2. 2 dan 3. 1, 2 dan 3. Yang mana satu? Oh, satu saja. Can you check? Come on. Tak apa, tak salah. Tulis je 1, 2, 3. Yang which one is or which ones are researchable? Ke tak ada langsung. Semua ni tak boleh nak research. 2 boleh. Okey, Disha kata 2 boleh. Ya, 2 okey. Betul. 1 boleh research tak? Penting tak nak tengok? Guru yang sama jantina. 2 juga. Okey, Atifah kata 2 saja. Okey, 2 juga. Okey. 2. Choi. Okey, 3. Siapa kata 3? Sekejap. Tommy kata 2. Okey. 1 semua 1. Tak penting. Laki perempuan kamu belajar sajalah. Nombor 3. Oh, Fizan kata nombor 3 ya. Kaedah mengajar tata bahasa. Nombor 1? Yes, 2 dengan 3 ya, they are researchable. Nombor 1, what about number 1? Boleh ke tak boleh? Macam sesuai ke tak? Penting ke? Macam adakah kepentingannya untuk tengok kalau pensyarah lelaki ajar research method? Sesuai tak? Enggak, hanya untuk pelajar lelaki saja yang sesuai. Ayu Kurnia 1 dan 2 tapi lebih ke 2. Okay, Ayu kata 1 dan 2. Okay, it depends lah. It depends, betul. It can be. Semua boleh. Okay, but you have to justify the reason. Sebab apa kita nak buat? Sebab kalau dalam kes pelajar keciciran, mungkin dia tengoklah pelajar lelaki lebih mudah dengan pelajar guru lelaki. Sebab tu selalunya ya, guru disiplin ialah guru lelaki. Selalunya. Kaunselor ialah guru perempuan. Okay, itu dia punya. Tetapi sekarang ni Fizan kata, saya lelaki, saya boleh jadi guru kaunseling yang bagus. Okay. Ya, sebab tapi the tendency tu, sebab dia ada sifat keibuan dan sebagainya. Ada. Dan contoh macam, macam mana saya nak cakap? Tapi ia boleh di research, cuma kita kena bagi tahu lah. Previously kita dah tengok ada isu pelajar perempuan dengan guru lelaki tak ngam, tak boleh. untuk kenapa bila macam ni, apa yang berlaku, apa isunya, pencapaian mereka terganggu, pencapaian akademik tak bagus, jadi tiada komunikasi kan, sebab pelajar perempuan ni tak boleh nak cerita dengan cikgu lelaki, dia tak rasa selesa contohnya. Okey, tak boleh juga sebab
Kanak-kanak kadang-kadang dia suka dengan especially kanak-kanak yang from single parents lah, macam tiada bapa. Tiada bapa, tak kisahlah meninggal ke, bapa dia duduk jauh ke, ataupun penceraian ke, mereka lebih suka dengan apa, especially budak lelaki lah, dia suka mengajar dengan guru lelaki. Jadi kita nak research lah, especially macam tu. Kita nak research anak-anak yang ketiadaan bapa tu, kita kena define lah ketiadaan bapa tu macam mana. Okay. Okay, semua betul. Beri tepukan. Mana dia? Okay. Pukul berapa dah? Okay, sekejap. Ini question. Kata 10. Pukul 10. Okay. Terima kasih. Saya lambat ke internet saya sebab nampak macam dia lagging sikit. Okay. Setakat ni boleh dengar suara saya clear? Ada breaking out tak? Okay je. Jelas. Okay. Okay, jelas. Alhamdulillah. Fizan di ni ya? Fizan di Inasis lah? Saya di TM. Oh, di TM. Okay. Saya Ion? Oh, oh, okay. TM Ion. Oh, nama baru bagi Ion ialah TM. Tak. TM yang baru. Yang lama. Oh, yang lama ada juga Inasis Ion. Betul depan. Saya pilih lalu. Saya confuse lah. Ada banyak. Yang saya tahu College Mas. Siapa College Mas? Wani ke Mardiah? Tak ingat lah. Mimi pun College Mas. Okay. Betul dekat SUE. Saya dekat rumah pula dah, dekat school. Hari ni dekat school. Sekejap lagi ada apa, kena apa, hantar dokumen sikit. Okay. Ni apa? Evaluating the research problem through more questions. Tanya lagi. Sebab nak tengok masalah kena tanya banyak soalan. Kena jadi sibuk sikit. Okay. So, is this the type of problem that can be effectively? Silap. Patutnya effectively ya. Minta maaf. Effectively solve. Effectively tu dengan kasih sayang. Okay. Bolehlah kalau ada kasih sayang. Tapi bila kita nak cakap pasal kita nak solve problem, it should be effective lah. Effective tu can include everything lah. Okay. So effectively solve through the process of research. Kalau kita buat research ni akan membantu tak? Kalau kita buat intervensi ni, kita buat program Cakna, ziarah Cakna tu means macam parents will go to school to go and ketuk pintu, bagi tahu anak ni tak mai, semua tak hadir, kenapa, tak bangun pagi sebagainya. Itulah cikgu, saya pun tak bangun. Ibu apa dia bercakap. Okay, adakah ziarah Cakna tu berkesan? Kan sebab ibu bapa tak mau main sekolah, so guru pergi ke rumah. Okay. Can relevant data be gathered to test the theory or find the answer? Maksudnya kita nak buat suatu benda, itu bermasalah, tapi kita memang tak dapat data. Susah ni nak dapat data ni. Macam mana kita nak dapat data yang sulit macam ni? Adalah juga setengah-setengah data sulit. Memang sangat sulit lagi lah. Okay. Jadi kalau tak boleh nak buat, maksudnya sebelum ni pun tak ada orang buat. Mungkin adalah sesuatu isu lah tu. Tak boleh nak dapat data. Kalau dulu dia tengok masalah jenayah dalam antara pelajar sekolah, dia pergi tengok dekat ni rekod Juvana. Okay, kita kat situ semua sulit. Sangat-sangat sulit unless anda pegawai yang in charge lah. Dan kita kena memang banyak red tape lah dan sebagainya. Okay, so kalau tak boleh macam mana nak buat? Alternatively apa? Okay, apa cadangan? Ataupun kalau tak boleh juga, okay, mungkin kita stop lah, not too ambitious. Okay, macam pornografi. Macam mana anda nak create? Macam MCMC dia tahu sebab apa dia ada IP dan sebagainya. Where do we browse? What do we click and stuff? So dia dapatlah maklumat tersebut. Tapi kalau kita nak tanya pelajar, anda lihat anda lihat apa ni lah porn? Okay. So, tobat dia tak kata. Kecuali adalah soalan-soalan yang kita boleh guna lah, kita boleh guna anekdot dan sebagainya. Macam soalan yang dia macam sulit. Kalau anda jawab ni, dia tanya dua soalan yang berbeza. Satu anda tanya porn, anda suka nasi lemak, ataupun anda suka Candy Crush. Okay, macam tu lah. So dia adalah soalan-soalan alternatif yang dia perlu jawab. Itu pun teknik untuk survey lah. Okay, kalau benda tanya yang tak boleh nak assess. Is the problem significant? Yang pentingnya penting. Yang pentingnya benda tu penting. Important principle, ada prinsip-prinsip penting. Okay, would the solutions make any difference?
as far as educational theory or practice is concerned, especially bila kita nak minta funding lah. Bila kita buat research, kita perlu duit. Nak pergi collect data, nak pergi duit minyak, nak pergi duit hotel, kumpul lah kalau kena collect data, nak kena penginapan dan sebagainya. Semua tu ada kena duit. Jadi sebenarnya kita minta funding. Bila funding ni nak tengok macam tu lah. Boleh ke kita nak solve masalah ni? Masalah ni masalah dulu kini dan selamanya. Itu funder lah, dia tak mau bagi duit. Kan? So kalau dia tak convince, maksudnya kita tak boleh cari masalah tu sangat meyakinkan. Macam kita nak minta dana perniagaan lah kan. Kita kena pitch dulu kan. Sebagainya siapa yang pernah buat bisnes ke ataupun tengok cerita-cerita macam Shark Tank kan. Benda tu dia nak kena pitch, nak bagi convince. Jadi dia kata akan ada penambahan rezeki untung ke? Kalau tak untung buat apa nak buat bisnes macam tu lah. Kalau research kita nak untung tak? Untung dari segi impact kepada society. Ada tak difference? 10 minit, 10 saya stop sebab apa? Sebabnya saya ada meeting saja. Tapi like I said, focus on the reading list dulu. Dan saya tengok tak ramai lagi yang letak reading list tu. Kalau boleh just letak as a Google form pun tak apa. Kalau Google Doc pun tak apa. So you can always expand it. Macam dia tak perlu hantar yang share dalam folder tersebut Google Form. Okay. Sikit lagi. Okay. Is the problem a new one? Adakah problem tersebut baru? Kalau baru sangat, orang tak pernah buat, mungkin tak tercapai lagi di akal. Okay. Ataupun is the answer already available? Dah ada dah. So buat apa? So kalau kadang-kadang sebab kita tak baca, kita ingat orang dah buat, rupanya orang dah buat terlalu banyak dah. Dah saturated dah. Dah macam dah jumut topik tu. Okay, it means like it's obsolete. We don't have to make a new research. Because benda tu satu dah banyak orang buat. Ataupun dah tak berkesan dah. Okay? So we don't have to spend time needlessly. It means we don't have to waste time. Okay, sources. Yang ni sources ni you've seen this. Dissertation. Okay. Tengoklah benefits to prepare for your profession. Kalau saya nak jadi guru counselling, saya nak buat pasal counselling lah. Okay, I understand why you are choosing the topic that you choose because you want to learn more. So nak jadi bakal guru counselling, kena tengok isu-isu yang berkaitan dengan counselling di sekolah lah, isu-isu disiplin dan sebagainya. Okay, so related to your professional goals. Selalunya dia akan buat macam related lah. Macam saya assessment saya buat dulu kini dah samanya ke arah assessment sikit lah. Ada juga lah kadang-kadang understanding learners sebab saya pun cikgu. Cikgu kena faham pelajar dia. Jadi saya nak belajar. Macam anda lah counselor pun anda nak faham pelajar anda. Okay. Other important sources to look for research problems inilah. Publish articles, national policies, tengok polisi-polisi. Kita ada kan polisi Malaysia, polisi Indonesia. Sekarang they make available what they do. Okay. Current issues, kita kena baca paper selalu. Kalau tak baca paper pun tengok Malaysia kini. Ataupun I don't know, kalau Indonesia what media that you watch. Okay. Kalau selalunya kita kata Malaysia kini, New Straits Times yang dia dah mula independent tu kan dia. New Straits Times tak lah. Yang Malaysia kini, Free Malaysia Today. Those kind of things dah mula orang boleh terima dah walaupun kata-kata benda ni dah sebab dia report all the facts, the numbers. Okay. Unpublished articles. Benda yang tak publish pun boleh tengok lah. Sebab apa orang tak publish mungkin benda tu kontroversi. Okay. Dissertation dan sebagainya. Tapi yang tu kata dissertation ni tengok dengan critical. Sebab tak semua dissertation tu bagus. Tengok cara penulisan tu mungkin. Sebab dissertation ni dia tak publish. Soalnya bila dia tak jarang lah. Dia orang yang lebih expert tak baca. Jadi dia tak ada validation. Kita tak validate dia punya findings. Okay, jadi be careful. So that's why I ask first try Scopus. Scopus tu sebenarnya berwasit yang agak kita pakai impact lah, high impact. Okay. So now go again with the reading list. Tengok balik. Kalau dah based on our discussion ni, try see if you can improve or add more stuff in your reading list. Okay, yang ini nanti kita will continue with variables. Tapi boleh dah tengok variables tu apa dan sebagainya. Siapa dah ambil assessment in learning mungkin assessment in education mungkin dah tahu sikit variable tu apa. Or you actually when you do the topic you already know your variable. Cuma sekarang nak tahu apa itu sebenarnya variable yang detail. Okay, apa beza dengan entity? Okay.
Okay, so kita stop here. Page 10, slide 10. Sekarang 10-10. Okay, kita pun mula tadi dengan lagu dan attendance semua 10 suku. So again, I said go to that. Kalau apa, boleh letak dalam Google Form pun tak apa. Google Doc. Google Doc tu macam view only kan? But you know, it's ongoing. Maksudnya boleh, pada you can change. Kat sini macam topik 6, siapa yang boleh? I think everybody can add. Cumanya bila you share that Google Doc here, you can make it like apa, view only. Okay, but I can see lah you are sending. Ni semua ni kan, nobody submit lagi kan, reading list kan? Adli dengan name, so okay, good. Okay, so apa? Okay, tak buat lagi, tak apa. Kalau maybe add one more folder je, tulis kat situ reading list. So Adli punya reading list kat situ, Nims punya reading list kat situ, and in form of Google Form ke, Google Sheet ke. Google Sheet kalau guna Excel. Ada yang nak guna Google Form pun boleh. Sebab sekarang ada, dia masukkan dalam Google Form. Sebab dia kata, alah ni renyah lah nak masuk dalam dokumen semua. Kita buat Google Form, kita isi. Ini Adli punya reading list, ini Nims punya reading list. Itu secara suggestion. Okay. Whatever suits you. Boleh ya? Boleh ke boleh? Boleh ke boleh? Oh, semua dah buka kamera ya. Okey. Sikit okey, Tommy atas sikit. Saya nak tengok muka Tommy, nampak hidung saja. Okey okey. Okey. Terima kasih Sylvia. Okey, kan kita tangkap gambar ya. Sekejap. Okey, Sylvia kata clear. Okey. Oh, senyum-senyum. Oh, Sultan pun buka. Malaysia. Tak mandi lagi. Kawan-kawan di Indonesia awal pagi sudah buka kamera. Tak mandi lagi. Okey. Tak boleh buka. Okey, tak buka, tak apa. Senyum. 1, 2, 3. Okey, Fiza ada wakil Malaysia lah. Fiza seorang saja. Sultan. Tommy, apa? Gayanya. Okey, lagi sekali. 1, 2, senyum. Okey, sekejap ya. Saya pergi paste dekat WhatsApp kita dulu. Itu yang penting. Yang penting ceria. Kan senang ni. Okey, kejap ada lagi tak page lain? Page lain tak ada, tinggal apa? Memang tak ada page lain. Yang lain semua malu, mereka malu tengok. Rakan-rakan Indonesia. Okey. Nur Syams sekejap. Nur Syams nama apa? Sekejap saya. Nur Syamsiah ke? Okey, okey. Hilda, Ayu, Anissa, Fina. Anggreni Fina ke? Nama penuh Anggreni? Dia nampak separuh je bila nampak gambar. Okey, tak apa. Oh, Zuhra. Okey, Zuhra. Ini Vania. Saya duk tengok Padlet tu lagi. Faham tak? Apa? Kelas postgrad ada 40 orang kan dah hafal. Yang ni suka apa? Siapa suka cerita ini? Siapa suka cerita ini? Masih lagi tengah berkenalan. Okey. Terima kasih. Fiza Wakil Malaysia. Siapa yang nak scan? Ataupun siapa yang dah scan boleh keluar. Terima kasih. Siapa yang belum scan? Saya boleh scan manually. Just sekejap saya panggil nama. Boleh keluar ya pelan-pelan. Saya nampak tadi Adli ada. Terima kasih doktor. Sama. Terima kasih doktor. Sama. Fatin ada Fatin. Sama. Boleh tak? Adli ada, Najmi saya nampak tadi. Aida ada Aida. Saya tak Krisna. Aida ada. ada doktor. Fatin. Fatin Azrina. Ada doktor. Fatin ada. Okey. Terima kasih doktor. Sama. Trisna. Sama. Ada dok. Oh, Trisna. Okey. Okey, terima kasih. Saya dah semua hadir. Terima kasih. Happy saya. Terima kasih Ya, doktor. Assalamualaikum. Saya end meeting ya. Take care and ada masalah tanya ya tentang reading list.